Okay, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Boleh dengar tak suara saya? Boleh, sir. Okay, sebaru ada 59 orang. Jadi saya minta untuk panggil lagi rakan-rakan yang belum masuk lagi ke dalam Google Meet kita untuk masuk ke dalam kelas ni lah. Okay, so kita akan sambung kita punya kuliah. So in the previous class, kita dah belajar lah function yang ketiga, yang keempat, iaitu absolute values function. Ini hari ni kita nak tengok, kita nak sambung lagi piecewise function. So piecewise function ni basically dia adalah function yang berbeza diletakkan dalam satu graf yang sama. Okay. So hari tu kita berhenti dekat sini. So kita nak tengok macam mana kita nak determine dia punya domain dengan range. So sekarang ni kita punya domain dah ada. So kita nak tengok dia punya range. So dia punya range adalah kita tengok dekat y-axis lah. Okay, so kalau kita start daripada sini, kita akan start daripada negative infinity. Dan kita akan pergi kepada 0. Dan kita akan sambung lagi dengan 0. Itu domain, sorry. Range kita baca daripada atas ke bawah. Okay, so kalau kita baca daripada atas, daripada bawah, so kita akan start daripada negative infinity. Negative infinity pun tak ada graph, so kita start daripada sini. So kalau you tengok kita start daripada 1. Dan kalau kita naik atas, dia akan pergi kepada infinity lah. Okay, ataupun kalau nak tulis 2 pun boleh, 1 sampai infinity lah, 1 sampai infinity. Okay, sebagai tengok daripada graf yang ini sahaja, graf ni dia dah si graf ni pun dia dah melintasi graf yang lagi satu ni. So kita boleh kata dia start daripada 1 sampailah infinity. Okay, sebab graf ni kita tak tulis sebab dia dah dalam graf yang pertama ni. Okay, so maksudnya daripada 1 sampailah infinity. Okay, so itu adalah range. Okay, sekarang kita nak tengok example yang kedua, iaitu piecewise function juga. So kalau tengok kita punya piecewise ni, dua-dua dia adalah constant ataupun linear function. So macam biasalah kalau kita ada linear function, kita kena cari 2 point. So kalau x kosong, y sama dengan 4. Kalau y kosong, x sama dengan negatif 4 per 2. So negatif 2. Okay, dan kita cari pula untuk 3 tolak 4 x. So macam biasa, x0, y0.
So kalau X0, Y sama dengan 3. Kalau Y0, X sama dengan 3/4. So kita lukis dulu graf yang pertama. So kalau X kosong, Y sama dengan 4. X kosong, Y sama dengan 4. Ini kalau Y kosong, X sama dengan negatif 2. And then ambil pembaris. Lukislah kamu punya graf. Okay. Tapi sebab dia ada X greater than or equal to negatif 2. So X sama greater than equal to negatif 2. So kalau kita bulatkan dia. So basically kita hanya consider yang lebih besar daripada negatif 2 lah, which is sebelah sini. So maksudnya yang X less than negatif 2 ni kita tak ambil. So boleh ambil pemadam dan padamlah garis graf yang tidak berkenaan. So dia akan jadi macam ni. Okay. So dah settle graf yang pertama, kita tengok pula graf yang kedua. So graf yang kedua kita ada X kosong, Y sama dengan 3. Then Y kosong, X sama dengan 3 bahagi 4. 3/4. So 3/4 lebih kurang kat sini. Ini sama juga, kita ambil pembaris. Dan kita gariskanlah 2 point ni. Okay, then kita tengok dia punya domain. So dia bagi tahu X dia kurang daripada negatif 2. So maksudnya X sama dengan negatif 2, kita buat extension sampailah jumpa dia punya graf. So graf ni kita akan buat bulatan empty. So X adalah kurang daripada negatif 2. So kita hanya consider graf yang dekat kurang daripada negatif 2 sahaja. So maksudnya lebih besar daripada negatif 2 ni kita boleh padam. Okay, ambillah pemadam dan padam. Okay, so lebih kurang macam ni. Okay. So kalau kita tengok dia punya domain and dengan dia punya range. Okay, so domain adalah daripada negatif infinity sampailah negatif 2 union with negatif 2 sampailah infinity. Dia punya range kita akan baca daripada kosong. Kalau kita start daripada sini kan. So dia akan jadi kosong. So kita akan naik sampailah infinity. So case dia sama macam tadilah. So kamu punya graf yang ni pun dia dah melebihi kita punya graf yang lagi satu tu. So boleh terus pergi kepada infinity. Okay. So itu adalah example yang kedua. Kita tengok example yang terakhir ataupun example yang ketiga. Okay, so kita ada quadratic equation. So kalau jumpa yang macam ni, kita kena expand dulu. So kita akan dapat x squared tambah 4 darab 2, 8. 2 darab 2, 4. X tambah x squared minus 4x plus 4.
Okay. So untuk kuadratik macam biasalah kita akan ada shape. So, yang pertama ada shape. So dia adalah x square. So bila x square dia senyum. Okay, yang kedua kita akan cari dia punya maksimum dengan minimum point. So disebabkan dia adalah senyum. So dia akan ada minimum. So formula dia adalah negatif negatif B bahagi dengan 2A. So negatif 4 bahagi dengan 2A. Akan dapat 4 bahagi dengan 2, ia akan dapat 2. So K adalah F masukkan 2. Kita akan ada dapat 2 tolak 2 kuasa 2 which is sama dengan kosong. And then ketiga kita boleh sketch kita punya graph. So dia punya minimum dia adalah 2, kosong. So 2, kosong dekat sini, katalah 2 kat sini. And then kita akan lukislah dia punya graph. Okay, so dia akan ada satu y-intercept dekat sini. So kita kena carilah dia punya y-intercept. So y-intercept is always x is equal to 0. So kosong tolak 2 which is sama dengan negatif 2 kuasa 2 akan jadi 4. Okay, so ini adalah dia punya full punya graph lah. Tapi disebabkan dia kata x dia masih lebih besar daripada 2. Okay, so x dekat sini. So dia lebih besar daripada 2. So lebih besar daripada 2 maksudnya yang belah kanan sahajalah yang ada graph. So yang sebelah kiri dia tak ada graph. So boleh ambil pemadam dan padamkan kamu punya graph. So yang tinggal adalah yang ini sahaja. Okay, lebih kurang lah. Okay, next kita tengok pula graf yang kedua. So graf yang kedua adalah fx sama dengan 2x. So ini adalah graf linear. So graf linear kita perlukan 2 point. So kalau x kosong, y sama dengan kosong. Kalau y kosong, x sama dengan kosong. Okay, so macam saya kata, macam ni kamu boleh pilih mana-mana point yang kamu nak. So kita ambil berapa, 1 ke? So kalau x1, y sama dengan 2. Kalau y1, x sama dengan 0.5. So, x1, y sama dengan 2. x1. Then kalau y1, x sama dengan 0.5. Okay, dan ambil lah pembaris. Dan lukis satu graf straight line. Okay. Tapi ini adalah full. Tapi kita nak cari dia punya ikut domain yang diberikan ataupun nilai x. So dia kata x dia mesti kurang daripada 2. Okay. So x dia kurang daripada 2. So boleh panjangkan sampailah jumpa graf tersebut dan buat satu bulatan. So kalau kita tengok x kurang daripada 2, so maksudnya yang sebelah kanan ni kita tak nak. So boleh ambil pemadam dan kita padamkan dia. Yang kita lukis, kita tinggalkan sahajalah yang sebelah kiri. Okay. So ini adalah dia punya graf. Okay, so yang ni dia ada bulatan. Okay, sekarang kita nak tengok dia punya domain ataupun dia punya range. So domain kita akan membaca daripada sebelah kiri ke sebelah kanan.
So kalau kita expand, dia akan pergi kepada negative infinity. Okay, and then dia akan stop dekat 2 kan. So 2 union, and then dia akan start balik dekat 2, and dia akan pergi kepada infinity. Okay, and then dia punya range kita baca daripada bawah ke atas. So daripada bawah, so kalau kita tengok dia ada negative infinity. Okay, sampailah dia jumpa yang ini kan, tapi yang ni dia dah dekat dalam dalam kita punya, still lagi dalam kita punya graf yang kedua ni. So kita boleh kata negative infinity sampailah infinity. And jangan lupa label your graph. Okay, so ini adalah example yang ketiga untuk piecewise function. So piecewise function ni you kena tengoklah dia punya nilai x. Okay, dia punya nilai x ni yang penting. Yang lain tu kamu sketch je macam biasa. Cuma dia akan ada x yang berbeza lah. Okay, so graf dia lebih kurang macam ni. Dia akan bentuk yang agak pelik. Okay. Okay, so sekarang kita tengok exercise. Okay, saya bagi masa 5 minit untuk buat graf ni. Saya akan panggil lah seorang untuk berikan jawapan dia.
Okay, ada ke yang dah siap dia punya graf? At least yang pertama, yang first pun okay. Absolute value function. Ada tak? Ya. Liana ada siap? Liana? Liana Izzati? Hmm. Liana ada Liana? Tak ada. Syahidatul? Baik. Tak ada orang ke dalam kelas ni? Ya, sir. Dah siap dah? Belum lagi, sir. Sikit lagi. Oh, ada banyak kan? Ha, Syahidatul yang kedua. Syahidatul Ruziana. Alah, belum siap, sir. Takkan tak siap lagi. Yang first tu. Hai, seorang pun tak ada yang siap. Mahirah? Bella? Siapa ni? Ada orang hantar A07. Kalau salah jangan marah saya. Apa ni? Oh, Jacqueline. Okay, so kita tengok the graph. Oh, ni graf yang kedua. Ni graf yang kedua. Okay, so graf dia ada dua soalan bukannya satu soalan. Dia ada dua soalan. So ni soalan yang kedua. So dia buat negatif 2x. Okay. So dia pun carilah dia punya x kosong, y kosong. Lepas tu dia lukis graf dia. Okay, kosong negatif 1. Y kosong, x negatif 1/2. Dia punya x adalah kurang daripada 2.
Okay, so kita nampaklah dekat sini dia dia step daripada 2 sampailah less than 2. Okay, betul, very good. And then kita pergi kepada graf yang kedua, X tambah 4. So X tambah 4 kosong, okay, betul. Okay, so supposedly graf dia macam ni lah. Patutnya kan. Tapi disebabkan dia punya dia punya ni kurang daripada 2. So dia extend 2 ni dan dia start daripada sini, dia akan diambil greater than 2 sahaja. So betul lah. Okay. So very good, tahniah Jacqueline. Okay. So hopefully yang lain pun boleh dapatlah graf yang sama. Okay. Habis. So nanti boleh try soalan yang pertama dengan soalan yang kedua. Domain dengan range tak ada? Okay, so kalau kita tengok domain dia, domain dia supposedly daripada kiri ke kanan. So dia akan start daripada negative infinity. So dia akan stop dekat 2. And then union dengan 2 sampai infinity. And then dia punya range daripada bawah ke atas. So kalau kita tengok the minimum point yang paling bawah sekali adalah dekat sini kan. Okay. So disebabkan dia punya range ni adalah nilai Y, so kamu kena cari dia punya nilai Y kat sini. So kalau X sama dengan 2, Y adalah sama dengan negatif 4. So negatif 4 tolak 5, so dekat sini adalah negatif 5. So dia akan jadi negatif 5. Dan dia akan naik ke atas sampailah infinity. Okay, so itulah dia punya domain dengan range. Okay. So habis dah untuk kita punya bahagian yang pertama. Kita akan pergi kepada next graph iaitu exponential. Okay. So kita dah belajar lebih kurang 4 ataupun 5 function lah. Kita ada constant, kita ada linear, kita ada quadratic, kita ada square root, kita ada absolute value function and kita ada piecewise. So sekarang kita nak tengok pula graf yang seterusnya iaitu graf eksponen dengan log. So inilah graf yang terakhir lah. Dua graf yang terakhir iaitu eksponen dengan log. Okay, so untuk eksponen dia akan ada penambahan satu terms yang baru. I am not sure whether you heard it ataupun tak pernah jumpa yang kita panggil sebagai asymptote. So asymptote ni apa? Asymptote ni basically dia adalah satu area ataupun satu line yang tidak boleh disentuh oleh graf. Okay. So dia adalah satu line yang tidak boleh disentuh oleh graf. So untuk eksponen dengan log ni kita akan ada asymptote lah. Okay. So macam mana bentuk ataupun macam mana function eksponen. So eksponen ni kita dah belajar dah dalam chapter sebelum ni. Di mana biasanya kita akan ada E lah eksponen ataupun kalau general term dia adalah A kuasa X. So A ni boleh jadi apa-apa nombor, 5 ke, 2 ke, 3 ke ataupun E. Tapi yang popular adalah E lah eksponen. And then dia ada cos X and then tambah dengan C. So C ni sebenarnya saya tambah sendiri. So C ni apa? C ni adalah yang kita panggil sebagai asymptote lah. Okay. Dia punya asymptote. Di mana untuk exponential function kita akan ada
yang kita panggil sebagai horizontal ataupun horizontal asymptote, ataupun lebih dikenali sebagai Y. Y sama dengan C. Okay, so kita punya asymptote dia adalah Y punya line. So Y sama dengan C adalah dia punya asymptote. Okay. Okay, so dia ada, yang pertama sekali kita kena tengok dia punya shape. So shape dia ada 4. So kalau boleh nampak kat sini, kalau dia adalah positif, maksudnya A positif, X positif, maka kita akan start daripada sinilah, sini kita panggil sebagai kuadran kedua. Pertama. Okay, so kita akan start daripada sini and dia punya shape dia akan pergi kepada bawah ni. Okay, nanti kita akan belajarlah kenapa dia punya shape macam ni. Tapi yang penting kamu kena ingat, kalau dia positif A dengan positif X, dia akan start daripada sini. Kita panggil sebagai kuadran pertama. And then kuadran kedua, kalau you punya X tu adalah negatif, A adalah positif, X adalah negatif. Okay, so kita akan start daripada kuadran kedua and dia akan pergi kepada 0. And then ini adalah kita panggil sebagai kuadran yang ketiga. So yang ni kalau dia negatif A dengan X pun negatif, dia akan start daripada sini. So dia akan start and dia akan pergi kepada 0. And yang terakhir sekali, kalau dia punya negatif A tapi dia punya X adalah positif. So kita akan start daripada sini and dia akan menghampiri 0. Okay, so ini adalah 4 shape yang kamu kena tahulah, yang perlu kamu hafal. Okay, and then asymptote. So asymptote ni macam mana nak cari? So dia kena tengok kamu punya equation. So equation dia adalah A kuasa X tambah dengan C. So C ni adalah kamu punya asymptote, di mana kita akan tulis sebagai Y sama dengan C. Maksudnya kalau dekat sini contohnya dia tambah 5, so kamu punya asymptote adalah Y sama dengan 5. Kalau C ni negatif 2, dia akan jadi Y sama dengan negatif 2. Okay, depends kepada kamu punya equation lah. And then kita boleh sketch. Dan yang keempat, kita akan tengok sama ada dia ada Y ataupun X intercept. Okay. Okay, sekarang kita pergi kepada sketching. Okay, first kali kita tengok dia punya equation lah. So equation kita adalah Fx sama dengan eksponen X tambah 2. Okay, so macam saya cakap, kita punya general equation dia adalah A kuasa X tambah C. So dekat sini dia tak ada tambah C. Okay, yang kamu kena bezakan antara eksponen X tambah 2 dengan eksponen X tambah 2. Okay, so ini adalah dua benda yang berbeza. Yang ini kita punya eksponen tu yang ada X tambah 2. Tapi yang ni eksponen X tambah dengan 2. So 2 ni adalah benda yang berlainan lah. Okay. And selalunya kalau kalau dia tulis dalam eksponen, biasanya dia akan ada bracket. Kalau eksponen X tambah 2, so yang ni pun adalah dua benda yang berbeza. Okay. So biasanya kalau dalam bentuk ni dia akan letak bracket lah supaya kamu nampak apakah adakah dia X tambah 2 ataupun eksponen X sahaja. So kalau eksponen ni dia akan tulis dekat atas. Okay. So dekat sini tak ada apa-apa kan, tak ada tambah apa-apa. So kamu boleh letak tambah kosong. Ataupun nak letak tambah C pun boleh. Tapi basically sebenarnya dia adalah tambah kosong. So dia tak tulis lah. Okay. Okay, so first kali kita kena tengok dia punya shape. Okay,
So shape tu dia depends kepada kamu punya eksponen dengan dia punya X. So kalau kamu tengok dia punya X dengan eksponen dua-dua adalah positif. So kalau dua-dua positif kita akan start daripada sini. Ataupun dia punya shape macam ni lah. Okay. So shape dia adalah macam ni. Okay, yang kedua kita kena cari dia punya asymptote ataupun kita panggil sebagai horizontal asymptote. So apa itu horizontal asymptote? So kita tengok dekat sini. So kenapa saya tulis dia sebagai kosong? Supaya ini adalah kamu punya asymptote. So kita akan tulis Y sama dengan kosong. Okay. So kalau dekat sini ada tambah 2, dia akan jadi Y sama dengan 2 lah. Kalau dekat sini Y negatif 3, tolak 3, dia akan jadi Y sama dengan negatif 3. Okay, yang ketiga kita boleh sketch dia punya graf. So macam mana nak sketch? So sketching ni dia sangat bergantung kepada kamu punya asymptote. Okay, so boleh. Okay, so first kali kamu kena lukis dia punya asymptote. Okay, so asymptote dia adalah Y sama dengan kosong. So dekat mana Y sama dengan kosong? Y sama kosong ada dekat X axis. So lukislah dia punya asymptote. So asymptote ni dia adalah horizontal lah. Horizontal ni maksudnya dia melintang. Okay, so ini adalah Y sama dengan 0. So ini adalah kamu punya asymptote. Okay, so kenapa shape kamu bergantung kepada dia punya asymptote? Sebab okay, kan kita lukis asymptote dan kita boleh lukis dia punya graf. So kalau kita tengok dia punya shape ni, dia akan start daripada kuadran pertama and dia akan pergi kepada dia punya asymptote. Okay, so kan saya cakap tadi asymptote ni dia adalah satu line yang tidak boleh disentuh ataupun tidak boleh di-cross oleh graf. So kenapa kamu punya graf macam ni? Sebab dia tak boleh nak langgar asymptote ni. Sebenarnya graf dia teruslah. Okay, tetapi disebabkan kita ada asymptote ni, so kita tak boleh nak melepasi asymptote tu. So kita kena ikut, kita kena menujulah ataupun kita panggil sebagai approaching to the asymptote. Okay, so approaching to the asymptote. So maksudnya dia menghampiri tetapi dia tidak menyentuh asymptote ni. Okay, so kalau you tengok kita punya lukisan pun sepatutnya tidak boleh menyentuh asymptote lah, dia menghampiri. Okay, menghampiri ataupun approaching. So dia akan approaching to asymptote. Okay. Okay. Ataupun kalau you tak faham benda ni, kamu hafal je lah dia punya shape ni. Tengok dia punya shape pun dah okay. Okay, and then kita tengok dia akan ada satu intercept. So macam saya cakap tadi, kamu kena tengok dulu dia punya graf. Kalau graf dia ada y-intercept, barulah kamu cari benda tu. Kalau dia ada x-intercept, barulah kita cari benda tu. So sekarang ni kita memang tak ada x-intercept. Sebab dia tak langgar x pun. So kamu carilah macam mana pun, you tak akan jumpa. So kita hanya ada y-intercept. So y-intercept ni adalah kamu punya x is equal to 0. Okay, so bila eksponen dengan log ni, kamu kena berhati-hatilah bila nak kira ni. So dia akan jadi eksponen 0 tambah 2. Okay, sama dengan eksponen 2. So boleh letaklah eksponen 2 dekat sini. Okay. And jangan lupa label fx dengan x. Okay, so siaplah kamu punya graf eksponen. So yang penting sekali kamu punya asymptote ni kena betul lah ataupun horizontal asymptote. Okay. And then kita boleh tengok dia punya domain dengan range. So domain biasanya untuk eksponen, domain dia adalah daripada negatif infinity sampai infinity. And then dia punya range, so range dia akan mengikut you punya asymptote. Okay, so asymptote dia sama dengan kosong kan. So kita akan start daripada kosong and then dia akan pergi kepada infinity. Okay,
So range dia akan mengikut kamu punya asymptote. So kalau dia dekat 2, dia akan jadi 2 sampai infinity lah. Okay. So ini adalah cara macam mana kita nak lukis exponential function. Okay, kita tengok pula example yang kedua. Okay, cara yang sama, benda yang pertama sekali kita kena tengok dia punya shape. So shape ni dia hanya depends kepada kamu punya eksponen dengan x sahaja. So sekarang kita punya function adalah negatif eksponen x tolak 2. So kalau kita tengok yang ini adalah negatif tapi yang ni adalah positif kan. So kita tengok balik kita punya shape, kalau eksponen negatif tapi x dia positif, kita akan start daripada kuadran yang keempat. So maksudnya dia akan bentuk dia macam ni lah. Okay, yang kedua kita akan cari dia punya horizontal asymptote. So horizontal asymptote ni adalah kita tengok dekat sini. So dekat sini dia negatif 2 kan. So kita letak je y sama dengan negatif 2. Okay. And then yang ketiga kita boleh lukis dia punya graph. Okay. So first kali kita lukis dia punya asymptote. So asymptote dia adalah y sama dengan negatif 2. So y sama dengan negatif 2. So katalah negatif 2 dekat sini. So ambil 8 baris dan lukis dia punya asymptote. Asymptote ni dia kena dalam bentuk garisan yang putus-putus. So ni adalah y sama dengan negatif 2. Okay, and then kita lukislah dia punya graph. Okay, so daripada shape tadi kita akan start daripada bawah. Okay, so kita akan start daripada bawah. So dia akan pergi kepada asymptote. Okay, so ingat dia takkan pergi kepada kosong lah. Sebab asymptote kita adalah negatif 2. So saya cakap asymptote ni dia ada satu line yang tidak boleh disentuh ataupun tidak boleh di cross oleh graph. So dia takkan pergi kepada kosong lah, dia akan pergi kepada asymptote yang baru ataupun yang mengikut equation iaitu y sama dengan negatif 2. Okay, and then last kali barulah kita tengok dia ada intercept ataupun tidak. So kalau kita tengok dia akan ada satu y-intercept. Dia tak akan ada x-intercept sebab kalau kamu tengok graf dia tak langgar pun x-intercept. Dia tak pergi pun dekat kosong ataupun dekat x-intercept, dia hanya pergi kepada y-intercept. So step yang terakhir kita carilah dia punya y-intercept. So y-intercept is always x is equal to 0. So masukkanlah f kosong sama dengan negatif eksponen 0 tolak dengan 2. Eksponen 0 sama dengan 1, negatif 1 tolak 2, so dia akan dapat negatif 3. So yang ni adalah negatif 3. Dan jangan lupa label your axis. Okay. So siaplah kamu punya graph. So kalau ikut step 4 step ni, rasanya tak ada masalah lah untuk kamu lukis graph yang betul. Okay. Cuma jangan salah shape sahaja. Okay. So kita tengok next graph. So kita ada 2 eksponen negatif x tambah 5. Sama juga. Benda pertama sekali kita tengok dia punya shape. So shape dia kalau kita tengok, dia punya eksponen dia adalah positif. Walaupun ada 2 ni, kita tak tengok 2 ke 3 ke, kita tengok dia punya sign sahaja. Tapi dia punya x adalah negatif. So dia adalah dekat kuadran yang keempat lah. Yang kedua. Okay, kita akan start daripada yang kedua. So yang kedua bentuk dia macam ni.
Okay, yang kedua kita cari dia punya horizontal asymptote. So horizontal asymptote adalah y sama dengan berapa. So yang ni dia ada tulis 5 kan. So y sama dengan 5. And then bolehlah start lukis dia punya graph. Okay, so ambil y sama dengan 5. So 5 katalah dekat sini. So lukislah dia punya asymptote. Asymptote ni dalam graph, dalam line putus-putus. Tapi kamu guna pembaris lah bagi dia lurus. Okay, and then yang seterusnya kita boleh lukis dia punya graph. So shape dia macam ni kan. So shape dia kita akan start daripada sini. And dia akan menghampiri ataupun kita panggil sebagai approaching to asymptote. Okay, ni y sama dengan 5. Okay, so lagi sekali kita tengok kita akan ada satu intercept. Y intercept. So y intercept, your x is equal to 0. Sama je, f0 sama dengan 2 eksponen negatif 0 tambah 5. So eksponen 0 akan jadi 1. So 2 darab dengan 1 tambah 5, which is sama dengan 7. Okay. So yang ini kena make sure jangan salah lah, especially sebab eksponen. Okay, lupa nak tengok dia punya domain dengan range tadi. So domain untuk eksponen selalunya eksponen negatif infinity sampai infinity. And then dia punya range kita akan tengok dia punya asymptote. Okay, so asymptote dia negatif 2 tapi graf dia ke bawah. So kita boleh kata daripada negatif infinity sampai negatif 2 open bracket. So kenapa dia open? Macam saya cakap tadi, kamu punya graf ni dia approaching tapi dia tak sentuh. So kita tak boleh nak letak sebagai close bracket. Kita mesti letak open sebab dia tak dia tak sentuh pun tapi dia menghampiri negatif 2. Sebab tu kita letak inilah bracket, open bracket. Okay, and then untuk yang ini domain negatif infinity sampai infinity. And then range kita tengok dia punya asymptote. So disebabkan graf dia dekat atas, so dia akan jadi 5 sampailah infinity. So kalau graf dia ke bawah, so dia akan jadi negatif infinity sampai dia punya asymptote. Okay. Okay, so ni adalah 3 contoh exponential function. So saya harap you boleh digest lah sikit untuk lukis exponential function. So esok kita akan sambung lagi example exponential function. Cuma jangan lupa lah untuk hantar soalan tadi dekat Google Classroom. Sebab ramai ni tak datang ni 68, 60, 70. Lebih kurang 70 orang yang ni. Okay. So I think that's all for today. Thank you very much and kita akan sambung esok. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.